dan selamat petang dan salam sejahtera, salam COVID-19 saya ucapkan kepada semua. Selamat datang kembali kepada channel saya, Syamil Farizmi. Setelah sekian lama saya tidak kembali ke YouTube kerana saya amat busy dan disebabkan cuti kuarantin yang diberikan oleh PM Malaysia. Maka inilah kesempatan untuk saya membuat video yang keberapa entah lah, saya pun tak tahu. Okey, saksikan kebodohan saya tadi sekejap. Video berkenaan pada hari ini yang saya akan lakukan, yang saya akan bercakap dengan lebih detail, dengan lebih mendalamnya adalah berkenaan lockdown atau bahasa Melayunya Perintah Berkurung dan juga PKP. PKP adalah Perintah Pergerakan Kawalan lah, kan? Perintah Kawalan Pergerakan, maafkan saya. Itu sangat berbeza sebenarnya. Yang orang Malaysia masih lagi sampai hari ini masih ada lagi di Twitter yang mempersoalkan kenapa perintah berkurung dilakukan. Sedangkan kita bukan perintah berkurung. Kita yang dilakukan oleh pihak Malaysia adalah Perintah Kawalan Pergerakan. Ia sangat berbeza ya, tuan-tuan, puan-puan, cik-cik, abang-abang, geram berlaku. Okey, baik, saya teruskan. Okey. Saya bagi situation, perintah berkurung bermaksud kita perlu berkurung. Awak faham? Kita ambil satu sangkar harimau. Okey, sangkar harimau. Lepas tu masuk dalam tu, hampa masuk dalam tu, hampa duduk dalam tu, kucing mangga. Hampa tak berkurung, maknanya hampa duduk dalam tu, hampa tak boleh pergi mana-mana. Kalau anda kedah, okay. Kena duduk dalam itu maksudnya adalah perintah berkurung. Tapi kita diberikan adalah perintah kawalan pergerakan. Ini bermakna kita masih lagi boleh bergerak ke mana-mana. Tetapi kan, dia mesti ada SOP standard tentang perintah kawalan pergerakan ni. Sebagai contohnya, yang ditetapkan oleh pihak Malaysia untuk keluar pergi beli barang hanya seorang saja wakil, iaitu ketua keluarga ataupun salah seorang ialah mana satu keluarga tu seorang sahaja dibenarkan keluar untuk pergi beli barang keperluan harian ataupun bulanan lah yang hendak dimasak, dimakan, diguna pakai, contohnya sabun, kan, beras, apa semua tu, lok-lok tu, ayam, daging, yang benda keperluan asas boleh keluar beli, tak ada masalah. Itu maknanya kawalan pergerakan masih lagi boleh bergerak tapi dalam kawalan. Faham kan? Dia berkawal dekat situ. Okey, itu adalah berdasarkan perintah kawalan pergerakan. Saya harap benda ni faham dan tidak akan menjadikan kecelaruan antara semua pihak selepas ini. Dan seterusnya, apa yang nak dibincangkan oleh saya hari ini agak menarik. Sebagai saya seorang rakyat Malaysia, rasa benda ni amat menarik untuk saya sembang kepada awak semua adalah berkenaan stay at home, iaitu duduk di rumah. Duduklah di rumah, itu kata-kata Perdana Menteri kita. Apa yang nak ditekankan oleh saya adalah kita diperintahkan untuk duduk di rumah. Ini bermaksud duduk di rumah maknanya tidak membuat aktiviti riadah sosial yang berada di luar rumah. Contohnya main badminton, sepak kat padang futsal ke apa ke, main rugby ke, nak main tenis ke, bola tampak ke, bola jaring ke apa ke. Tak perlulah kita nak buat. Sebab apa? Benda tu akan menyebabkan penularan wabak COVID-19. Ya, ataupun dipanggil sebagai coronavirus lah. Spesifik dia coronavirus itu ada selama bakteria. Orang tanya, hai tu viral di Twitter dekat sabun Dettol tulis pencegahan coronavirus. Coronavirus tu adalah nama kepada bakteria, tapi nama spesifik dia seperti SSR yang dulu pernah berlaku dalam, saya ingat tahun berapa, saya kecil lagi, wabak penularan yang dahsyat juga di Malaysia, iaitu SARS. Tak salah saya lah. Baca sekarang ni datang pula COVID-19. Nama penyakit tu ialah COVID-19. Yang coronavirus tu adalah nama besar untuk bakteria tersebut. Saya harap ini pun jelas untuk awak semua. Okey, saya sama kembali tentang aktiviti riadah sosial semua tu. Okey, tak perlu kita nak pergi buat orang kata
cuti-cuti ni boleh buat reunion. Kawan-kawan semua cuti kan, buat reunion. Tak perlu kita nak buat reunion. Kalau hampa buat reunion, hampa dah menyebabkan penularan wabak COVID-19 ni terus tersebar lebih meluas, hampa tahu. Jadi kita perlu cegah dari semasa ke semasa. Jangan kita keruhkan lagi keadaan yang telah berlaku sekarang. Contohnya kita tengok Itali. Itali dah give up, mereka dah tak mampu nak buat apa, dan mereka hanya biarkan pesakit tu mati. Sehingga sekarang dah hampir 74,000 lebih lah dan telah disahkan matilah di Itali. Dan pertambahan itu berlaku di setiap masa kerana mereka dah tak boleh buat apa. Mereka hanya biar dan out. KO lah orang kata kan. Sebenarnya saya nak sentuh tentang sosial. Kita orang Malaysia ni bagus. Saya faham orang Malaysia sangat bagus dan sering aktiviti sosial, berjumpa dengan jiran, melepak apa semua tu. Janganlah kita melepak, jangan pergi bersembang, buat majlis terbuka, makan-makan, doa selamat waktu ni. Sebab apa? Itu juga adalah salah satu punca wabak ini terus melebar dengan luasnya di pelosok dunia dah teruk, dan Malaysia juga berada di tangga ke berapa saya ingat, saya tengok semalam, Asia Malaysia tertinggi. Di Asia Malaysia yang tertinggi lah, berbanding dengan Vietnam, Thailand, Indonesia semua tu. Malaysia paling tinggi buat masa sekarang, iaitu semakin meningkat. First saya tengok wabak ini berlaku hanya 300, meningkat ke 400, dan terus meningkat sehingga sekarang 1,700 lebih lah, dah dekat angka 2,000. Dan dijangka di tengah-tengah bulan April ini akan berlaku sehingga 6,000 positif COVID-19. Dan kemungkinan bulan puasa tanpa puasa Ramadan dan raya hanya menyerahkan hand sanitizer sahaja. Tiada duit raya. Sebab apa? Kita tak boleh bekerja, kita terpaksa berhenti seketika selagi perintah kawalan pergerakan ini dilangsungkan. Dan di manakah nak dapat duit? Takkanlah kita nak guna duit bantuan kerajaan untuk digunakan bagi duit raya pada orang. Kita kena faham, setiap orang berbeza, pendapatan orang sangat berbeza, tidak sama. Maafkan saya. Jadi saya rasa amatlah perlu kita faham, duduklah di rumah, jangan keluar mana-mana. Ada setengah negeri yang sangat degil, masih lagi pergi beli barangan dengan dengan secara terbuka, dan dengan cara yang bermasalah. Contohnya di Kuala Muda kot, yang Pasar Bisi, itu sangatlah, dan juga di Pulau Pinang di Ayam Hitam. Dua tempat ni saya tengok sangat dahsyat. Rakyat dia sangat degil, keras kepala. Mungkin dulu kecil-kecil tertelan helmet, kemungkinan sebab keras sangat kepala dia. Mungkin juga kecil dulu selalu duduk kena ketuk dengan mokpok apa hingga kepala berkeras. Jadi saya sarankan kepada semua warga Malaysia, duduklah di rumah, jangan keluar merayau. Kesianlah kami, kesianlah warga-warga Malaysia lain yang hanya terperap di rumah. Kat rumah tak bosan pun. Saya sendiri pun tak bosan duduk kat rumah. Apa yang dibuat saya adalah saya masak. Walaupun orang kata kena catu, yes, catu is catu, saya masak. Sebab tu sebelum COVID ni berlaku, kan kedai-kedai banyak tutup, jadi banyak barang-barangan tu mereka akan bagi saya percuma. Dan barang saya percuma tu saya guna pakai untuk membuat aktiviti-aktiviti seharian saya. Contohnya ikan yang banyak, saya akan bakar, saya akan makan sebenarnya. Itu adalah cadangan. Seperti jet sepatu buat, welcome. Tak ada masalah, jeruh pokok bunga, cerahkan rumput, cabut rumput. Walaupun orang kata duduk di rumah, tak mestinya kita tak boleh keluar, duduk di keliling rumah. Kita nak cabut rumput, tanam pokok, tak ada masalah tu, boleh, tak masalah. Boleh je, tak masalah. Okey. Saya harap itu sahaja dari saya. Saya harap awak semua faham. Dan janganlah kita merayau, melepak. Duduk rumah, isap rokok, goyang kaki, isap wet, isap pop. Nak mati, teruskan. Assalamualaikum.